Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-adwamani al-mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل هذا فصل في بيان المعرف بآلة التعريف. Ini satu fasal pada menjelaskan tentang isim yang ditarifkan, yang dimakrifahkan bi'alat ta'rif, dengan alat ta'rif, dengan ada sesuatu yang menyebabkan itu jadi ma'rifah. Suara clear Wa ammal mu'arrafu bil adati, dan adapun bermula yang ditarifkan akan dia, al-mu'arraf okay, al-mu'arraf isim wasaf, isim wasaf, dia punya mausuf itu isim. Ada pun bermula isim yang dimakrifahkan akan dia bil adati, dengan adat al-mufidati lit ta'rif, yang memberi faedah akan ta'rif. Al-mufidati lit ta'rif, lam tu lam taqwiyah, lam tu lam taqwiyah masuk pada maf'ul bagi isim fa'il. At-ta'rif maf'ulun bih bagi al-mufidah isim fa'il. Okey. Fahuwa, amma dia lazim. Okey. Dia lazim, dia perlukan kepada jawab, sebab amma tu harfu syartin wa tawkidin daiman wa tafsilin ghaliban. Jadi bila ada amma kan ada fa. Okay, wa ammal mu'arrafu bil adati fa huwa al mu'arraf bil alif wal lam. Maka ia al mu'arraf bil adati itu iaitu al mu'arrafu yang ditarifkan akan dia bil alif wal lam, dengan alif dan lam. Yang dikehendaki dengan kata isim yang dimakrifahkan dengan adat, iaitu isim yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Adat di sini mana dia alif dan lam. Cuma penggunaan bil alif wal lam lebih tepat menggunakan kaedah sebutan bi'al, sebab kaedah dia yang apa dia, ingat tak lagi? Kaedah dia sebab apa lebih awal kata bi'al, tak kata bil alif wal lam. Terbalik tu. Aywa. Okey, kaedah sunaiyul wad'i yuntaqu bi musammahu bi khilafil ahadi fayuntaqu bismihi. Okey, sunaiyul wad'i, yang jenis dua bagi wad', hantaran itu, iaitu dua huruf ataupun ke atas lagi, dua huruf ataupun tiga, dan banyak lebih lagi. Yuntaqu disebut akan dia bi musammahu, dengan musammanya. Musamma bagi sunaiyul wad'i. Maknanya kalau kita kata fiddari, berapa kalimah? Dua. Yang pertama fi. Tak kata kalimah yang pertama alfa wal ya. Tak kata macam tu. Kalimah pertama fi, sebut terus dengan musamma dia, sebab fi tu wadha' dia tu dua huruf. Begitu juga dengan kaifa. Okey. Kaifa halukum misalnya, berapa kalimah? Tiga. Pertama kaifa. Tak kata pertama kalimah al-kaf wal ya wal kaf. Tidak macam tu. Okay, jadi lebih tepat kata bi'al. Perbahasan macam ni nak tengok kat mana? Okay, kalau kita tengok, sebab tu kaedah nak merujuk ni dia satu ilmu sebenarnya. Sebab tu mereka yang tidak dilatih untuk membaca, mereka tidak ada kemahiran untuk nak cari rujukan. Mereka tak biasa, sebab tak praktikal. Guru-guru jarang ihalahkan. Okay, contoh macam mana? Kalau perbahasan tentang kaedah ni agak-agak sebut dekat mana? Agak-agak dia sebut dekat mana? Perbahasan nahwu ni tentang sunaiyul wad'i yuntaqu, semua ni disebut dekat mana? Okey. Untuk mubtadi ataupun peringkat permulaan, iaitu mereka mempelajari kitab Matan Ajrumiyah.
Maka kat situ tu para guru sebenarnya dia kena ajar ihalah kepada pelajar-pelajar. Dalam masalah ni tengok dalam syarah sekian-sekian pada qauluhu, pada bab apa. Okey, contoh Ajrumiyah, okey, perbahasan dia tu tak ada benda ni. Tapi cuba pergi kepada syarah dan hasyiah yang banyak bagi Ajrumiyah tu, cari pada perbahasan falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam. Pada perkataan tu syahid dia tu. Jadi kita tengok dekat syarah bahagian wa dukhulil alif wal lam, pasti ada. Macam tu juga. Jadi sama juga dengan alfiyah pun macam tu juga. Pada perbahasan bil jari wa tanwini wan nida wa al, pada al situ tengok dekat syarah dengan hasyiah dia pasti ada. Tu satu cara, satu kemahiran yang perlu ada bagi seorang pelajar untuk dia rujuk kitab, untuk rujuk masalah yang lebih luas lagi. Benda tu dapat malakah dia tu dengan apa? Dengan tadrib, tatbiq. Okey, tatbiq. Jadi tak boleh tanya dengan guru je. Guru pun kena pandai je, jangan asyik suap je. Okey. Itu kaedah penting tu. Sebab tu dalam nanti kalau jadi guru jangan suap semua. Jangan suap semua kalau pelajar tanya, just bagi ihalah sahaja. Kalau kita tengoklah kemampuan pelajar kita tu. Okey. Ingat kaedah tadi tu? Siapa nak kaedah tu ada disebutkan di dalam, okey, di dalam Hasyiah Ubadah ala syarhi syudzuriz zahab. Okey, Hasyiah Ubadah ala syarhi syudzuriz zahab. Okey. Seperti mana? Karrajuli wal ghulami, seperti seorang lelaki dan ghulam. Ghulam, hamba atau budak. Okey. Wat ta'rifu bihima, dan bermula ta'rif jadi ma'rifah. Okey, jadi ma'rifah bihima, dengan kedua-duanya, al alif wal lam, huwa ialah mazhabul Khalil, ialah mazhab Khalil. Mazhab Khalil Ahmad Al-Farahidi. Okey, guru bagi Sibawai. Okey. Jadi kita dah belajar pada alfiyah tu kan khilaf pada apa ada takrif tu yang mana satu, al ke ataupun lam sahaja ke ataupun hamzah sahaja. Okey. Dan pendapat mengatakan dia ma'rifah tu dengan sebab alif dan lam dua-dua tu ialah mazhabul Khalil, mazhab bagi Khalil Ahmad Al-Farahidi. Wal hamzatu indahu asliyatun, dan bermula hamzah di sisinya, di sisi Al-Khalil, asliyatun ila asli. Okey. Wahia, dan ia hamzah tersebut hamzatu qat'in, ialah hamzah qata'. Okey, hamzah qata'. Okey. Sebab apa dia kata hamzah qata'? Dalil dia apa? Aywa, kerana dibaris dengan atas. Okey, hamzah qata' dia sifat dia tu dia dibariskan dengan baris atas. Okey. Tu di sisi di sisi si bawah, di sisi Khalil. Okey. Sebab apa hamzah qata' tu dia punya baris dia tu, okey, dia baris fathah. Okey, kalau hamzah qata'. Okey. Kenapa dia kata kalau hamzah tu hamzah wasal nescaya di baris bawah. Okey. Sebab asal pada hamzah wasal ni baris bawah. Okey. Tu dalil bagi si Khalil Ahmad Al-Farahidi. Okey. Kemudian jadi macam hamzah wasal ni, okey, baris dia tu, baris asal dia tu kasrah. Dia tidak akan difathahkan dan tidak akan didhammahkan, melainkan ada arid, ada sesuatu yang mendatang. Okey. Jadi baris asal bagi hamzah wasal itu baris bawah. Ada juga di sana hamzah wasal yang boleh difathahkan dan boleh didhammahkan, tapi dengan sebab arid. Okey. Maka bila tidak ada arid, sesuatu yang mendatang, tidak ada alasan tertentu, maka dia tidak boleh dibariskan dengan fathah dan dhammah. Okey. Okey, kemudian orang tanyalah. Okey. Orang tanya, dah kalau kat sini hamzah, kalau kat sini hamzah qata'. Okey, hamzah qata'. Okey. Kalau kat sini hamzah qata', sebab apa di sisi dia tu, okey, di sisi Khalil Ahmad Al-Farahidi, dia berdalilkan bahawa sesungguhnya di sini hamzah qata'. Okey. Dan hamzah qata' ni kebiasa dia mesti kena baris atas. Tapi sebab apa banyak kat sini dia baris bukan bukan baris fathah. Seperti contoh hilang baris fathah tersebut, seperti kita kata minal madrasah misalnya, fid dari, hilang baris fathah tersebut. Jadi dia macam hamzah wasal lah.
Sedangkan hamzah qata' mana boleh buang. Okey, hamzah qata' mana boleh buang. Okey. Tu satu persoalan. Okey. Kemudian jadi maknanya Khalil ni dia berpendapat hamzah tu hamzah qata', dan hamzah qata' sepatutnya baris atas. Tapi sebab apa dekat sini, okey, hamzah pada al ni kadang-kadang bersifat seperti hamzah wasal. Kadang-kadang di baris bawahkan, kadang-kadang tak ada sifat dia, sama macam sifat hamzah wasal. Jadi Khalid Ahmad Al-Farahidi jawab, situ kadang-kadang dikasrahkan ataupun dibuang tu kerana apa? Litakhfif. Alasannya litakhfif, meringan. Sebab apa litakhfif? Illatun li'allatin likasratil isti'mal. Kerana banyak guna. Okey. Hudhifat fil wasli, dibuang akan dia, okay, akan hamzah ni fil wasli, pada ketika wasal, takhfifan, kerana nak meringan. Okey, maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli, likasratil isti'mal, kerana banyak guna dia. Okey, likasratil isti'mal. Likasratil isti'mal ni dia kena buat apa? Dhabit. Bolehlah buat kajian ke, siapa yang kuliah lughah ke, boleh tanya dakatirah tu, apa dhabit likasratil isti'mal. Sebab kadang-kadang penggunaan contoh di antara nuktah, sebab apa bismillahirrahmanirrahim tidak ada hamzah. Okey, bismillahirrahmanirrahim, ba sin mim terus. Okey, sedangkan di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada hamzah tersebut. Maka jawapan dia sebab apa pada bismillah tu dibuang hamzah? Kerana takhfifan likasratil isti'mal. Tu je, likasratil isti'mal. Jadi perlu ada dhabit. Kasratul isti'mal tu macam mana? Jadi kita tahulah bismillahirrahmanirrahim, banyak digunakanlah bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak. Okey, sehingga Imam Syafi'i sendiri pun, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sebelum memulakan solat dia tu, okey, dia memulakan dengan bismillah. Okey. Ni bagi golongan yang yang menakkan, dia kata tak boleh meletakkan apa-apa lafaz bacaan tertentu sebelum daripada solat. Jadi perbahasan ni lebih kepada macam lafaz niat tu, bahasan lafaz niat. Jadi lafaz niat tu setengah kata bid'ah apa semua tu. Jadi Imam Syafi'i sendiri tu ada memulakan satu zikir juga sebelum daripada angkat takbir, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillah, baca bismillah sahaja. Okey. Untuk pembahasan bismillah, sedikit selingan tentang masalah niat, berlafaz dengan niat ni. Masalah ni kita boleh tengok dekat golongan yang kita kata mudah untuk menghukum orang, dan golongan ni kita berlindung diri daripada mereka ni. Kalau antum nak tahu masalah ni, kadang-kadang dipengaruhi oleh tokoh mereka. Sebab apa? Mereka nampak terlalu ekstrim. Okay, sehingga masalah fiqhiyah pun sampai pergi kepada bunuh apa semua tu. Jadi kalau tak percaya antum, ni kerja rumah untuk antum. Ni anak ihalah supaya antum tengok dan rasa sendiri kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Okay, antum download je dekat PDF dia tu. Download jilid yang pertama, soalan yang pertama dalam Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Soalan yang pertama pada jilid yang pertama tentang apa? Iaitu tentang masalah jikalau seseorang itu berlafaz dengan lafaz niat solat, sehingga mentashwishkan orang sebelah. Okay, sehingga dia contoh usolli fardu, sehingga orang sebelah terganggu. Dengan sebab dia berlafaz tadi itu, lafaznya sehingga terganggu. Maka ditanya, Ibn Taimiyah ditanya tentang hukum macam tu, maka dia kata apa? Disuruh taubat. Jika tidak bertaubat, okey, bunuh. Okey. Sampai macam tu. Bagaimana masalah fiqhiyah sendiri tu sampai kena bunuh. Nampak tak? Okey, antum tengok sendiri. Ana bukan cakap kosong. Tengok, download jilid pertama, soalan yang pertama. Permulaan muqaddimah Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Okey. Okey, likasratil isti'mal. Okey. Walam tuhdhaf fil ibtida'i, dan tidak dibuang akan hamzah qata' tu fil ibtida'. Okey.
Contoh ar-rajul. Hamzah tu di sisi Khalil Ahmad Al-Farahidi, dia hamzah qata'. Okey, hamzah qata'. Dia tidak dibuang pada permulaan sebab ar-rajul, contoh misalnya alhamdu li'annahu, kerana bahawa sungguhnya ia al-hal wa sya'na. Al-hal wa sya'n, dhamirus sya'n ni. Kerana bahawa sungguhnya apa? La yubtada'u bisakinin. Tidak dimulai dengan sesuatu yang sakin. Macam mana kita nak mula dengan sesuatu yang sakin? Okey, contoh dengan lam sakin, cuba mulakan. Macam mana? Tak boleh nak sebut. Tapi kalau baba nak buat misal tu, dia sebenarnya tak boleh sebut, tapi nak bagi misal supaya jelas. Ini ketika mengajar dalam saraf, tasrif, dia baca dengan al ilham. Ketika macam nak belajar, nak apa, ketika nak tatbik i'lal, macam tu, alhamdu contoh. Tak boleh nak sebut, padahal boleh sebut tu. Tapi nak mudahkan supaya budak nampak, oh ia sakin tu mula dengan jadi tu pun sepatutnya itu pun dah ada dah hamzah tu sepatutnya okey, wajib baca dengan taklil okey. Lain tak ada bisakinin. Wa madhhabu Sibawaihi, dan bermula mazhab bagi Sibawaihin boleh okey, anna ta'rif, bahawa sungguhnya ta'rif itu bihima aidan, dengan kedua-duanya alif dan lam juga sama seperti mazhab Khalil. Okey. Ni ada beberapa ni lah. Tentang mazhab Sibawaihi ni ada beberapa macam nakalan riwayat dia. Mana satu yang masyhur. Sebab tu kadang dalam kitab baca itu Sibawaihi kata lam saja. Mana kata okey. Okey, ni satu pendapat daripada Sibawaihi, satu riwayat dia. Sebab tu penting dalam periwayatan satu kalam tu perlu tengok kepada riwayat yang sahih atau tidak. Kadang lagi-lagi yang macam lain macam ni. Ni tak apalah macam ni. Tak melibatkan sangat hukum ke, tak melibatkan apa-apa. Ni yang melibatkan akidah ke misalnya. Jadi perlu, okey, perlu ditahqiqkan mana lafaz yang sabit. Sebab tu kalau mereka yang mengaji ilmu hadis tu, dia lebih dakik sikit lah dari segi nak menyabitkan lafaz daripada Rasulullah tu, lafaz yang Rasulullah sebut sendiri tu macam mana. Okey, yang tu kalau hadis mutawatir tu, ya memang lafaz tu lafaz yang Rasulullah lafazkan. Okey, adapun hadis ahad kebanyakannya okey bukan disebut secara huruf daripada awal hingga akhir sebiji macam tu. Biasanya ada riwayat bil makna, ada kurang satu huruf, satu kalimah, tambahan dua kalimah itu. Sebab mula dicatat tu, sunnah tu mula dicatat balik tu dia setelah beberapa kurun. Okey, akan bezakan tadwin dengan kitabah lah. Okey, dalam masalah macam ni boleh tak Sibawaihi ada dua qaul? Tidak ada masalah. Qaul yang pertama, qaul yang kedua. Okey, boleh jadi. Maknanya apabila riwayat daripada seseorang tu ada dua riwayat, okey. Dalam masalah ni kita akan tahqiqkan, okey. Kalau dua-dua riwayat tu makna dia sama, maka tidak ada masalah. Okey. Adapun jikalau dua tu pendapat yang berbeza, okey. Kemudian sebab kita nak menisbahkan dia tu, sebab kita tak tahu mana satu pendapat qadim ni, mana jadi dia tu, maka tengok kepada keseluruhan yang dinakal daripada Sibawaihi tu, maka diitlakkan lafaz yang kebanyakan orang nakal pendapat Imam Sibawaihi ni yang mana. Jadi diitlakkan kata wal masyhur, pendapat yang masyhur. Jadi boleh jadi dua pendapat dia tu. Cumanya kita nak tatbik, kita nak menisbahkan salah satunya, ambil yang mana? Ambil yang masyhur. Okey. Anna ta'rif bihima, bahawa sungguhnya ta'rif itu yang jadi adat ma'rifah tu, itu dengan kedua-duanya alif dan lam aidan juga, illa annal hamzata indahu zaidatun mu'taddun biha fil wasli. Okey, illa annal hamzata, illa anna mana lakinna. Okey, illa anna atau ghairu anna mana lakinna. Okey, illa annal hamzata, kecuali, iaitu tetapi, bahawa sungguh hamzah indahu di sisinya, di sisi Sibawaihi ini, zaidatun, ialah yang tambah. Zaidatun yang tambah. Ingat zada yazidu zaidan wa ziyadatan, itu dia ada zada tu, ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Okey, zada tu. Okey. Zaidatun mu'taddun biha fil wasli, yang dikira dengannya
dengan hamzah tersebut fil wasli. Maknanya apa? Perbezaan dekat sini iaitu mazhab Khalil dan Sibawai ittifaq pada ma'rifah itu dengan kedua-dua. Okey. Cuma khilaf pada keadaan hamzah tersebut. Hamzah tu di sisi Khalil iaitu hamzah qata'. Di sisi Sibawai hamzah wasal. Di sisi Sibawai hamzah wasal. Okey. Bila hamzah wasal, okey, hamzah wasal dia boleh dibuang. Okey, boleh dibuang untuk yang mazhab Sibawai. Okey. Lepas tu ditanyalah macam kalau dah kata hamzah wasal, okey, sebab apa tidak dibariskan je lam tersebut? Okey, hamzah wasal. Okey, sebab apa tidak dibariskan je lam tersebut dibariskan dengan bawah ke depan ke semua tu? Okey, sebab hamzah wasal sebab apa dia kata zaidah. Hamzah tu zaidah. Maknanya apa? Betul-betul huruf lam ma'rifah tu, huruf ma'rifah tu lam. Bila lam kan boleh sebut lam. Okey? Lam. Kemudian tak perlulah kepada hamzah wasal lagi. Nampak tak? Okey, jika kalau lam tu. Okey, jadi soalan dia macam tu. Maka dijawab dengan wawu sukunnya masih juga perlukan kepada hamzah tu. Sebab apa? Sebab nanti kalau bariskan kasrah, nanti nak bertukar dengan lam haraf jar. Lam haraf jar. Okey, maknanya al tu huruf ma'rifah tu di sisi Sibawai dua-dua al. Dia kata hamzah tu, hamzah pertama tu zaidah. Maknanya mulakan dengan lam. Okey, mulakan dengan lam. Okey. Lepas tu orang tanya, sebab apa tak bariskan je terus lam tu? Kenapa masih perlukan kepada hamzah wasal lagi? Okey, maka Sibawai jawab kata, kalau dibariskan lam tu, dia ada 3 je ihtimal dia tu baris dia. Pertama kasrah. Kalau dibariskan kasrah, lam ma'rifah tu dibariskan kasrah, nanti bertukar dengan lam harf jar. Okey, kalau dibariskan dengan fathah pula, bertukar dengan lamul ibtida'. Kalau dibariskan dengan dhammah pula, tak ada nazir dalam lughah. Tak ada nazir dalam lughah kata lu. Tak ada. Okey, sebab tu diambil juga hamzah wasal tersebut. Kata qala Ibn Malik. Demikianlah qala Ibn Malik, berkata oleh Ibn Malik. Qala Ibn Malik. Kata ay qala Ibn Malik. Qala Ibn Malik, berkata akan dia oleh Ibn Malik. Ibn Malik kata macam ni. Okay. Wal masyhur an Sibawaihi, dan bermula pendapat yang masyhur daripada Sibawai, anna ta'rifa bil lami wahdaha, iaitu bahawa sungguhnya ta'rif tu dengan lam satu sahaja, wahdaha wahdal lam. Okey, satu sahaja lam. Okey. Wal hamzatu wasliyatun, dan bermula hamzah itu iaitu hamzah wasal. Hamzah wasal ji'a biha, didatangkan dengannya, dengan hamzah tersebut, litamakkuni minal ibtida'i, supaya boleh mampu minal ibtida', daripada memulai bisakin. Litamakkun minal ibtida'. Okey, baca mina. Okey, sebab kaedah min tu, min haraf jar. Min dia kaedah dia nak harakat takhallus dia tu nak baca mina ke mini ke minu ke. Okey, maka kaedah dia tu, dhabit dia tu iaitu min tu akan dibariskan dengan baris fathah. Nun tu dibariskan dengan fathah jikalau selepas dia tu isim ada alif lam. Minal madrasah, minad dari. Adapun jikalau selain daripada alif lam, maka dibariskan dengan kasrah. Dibariskan dengan kasrah. Okey. Al-ibtida' bisakin. Minal ibtida' ta'alluq pada tamakkun, bisakin ta'alluq pada ibtida', memulai dengan sesuatu yang sakin. Okey. Wa futihat ala khilafi hamzatil wasli. Okey. Dan difathahkan akan hamzah wasal tersebut ala khilafi hamzatil wasli, di atas menyalahi hamzah wasal. Sebab hamzah wasal tu kebiasaannya harakat asal pada hamzah wasal itu baris kasrah. Tapi sebab apa difathahkan? Takhfifan likasratil isti'mal. Kerana meringan likasratil isti'mal. Sebab baris fathah itu baris yang ringan. Naqala Abu Hayyan, menakal oleh Abu Hayyan. Okey, Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Okey. Imam Abu Hayyan Al-Andalusi ni
Imam Abu Hayyan Al-Andalusi seorang ulama lughah, okey, seorang mufassir, okey. Hidup pada kurun ke Allahumma salli alaihi ke-8 tu kata silap. Dia sesama dengan Ibnu Taimiyah, Abu Hayyan Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Bahrul Muhit. Tafsir, kalau antum nak tengok lughah, perbahasan lughah yang best, perbahasan lughah dalam tafsir ni, antum beli kitab Al-Bahrul Muhit. Okey, Al-Bahrul Muhit, bukan Imam Az-Zarkashi dalam usul fiqh tu. Al-Bahrul Muhit tafsir tu. Okey, tafsir bagi Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, okey, ni saya santailah. Okey, maklumat tambahan. Abu Hayyan Al-Andalusi dia sesama dengan Ibnu Taimiyah, dan berlaku kes besar di antara kedua-dua tokoh ni. Okey, berlaku kes besar di antara kedua-dua tokoh ni. Okey. Sebab kalau kita belajar dalam sejarah Islam, dia dua benda je yang macam pecah belah tu. Pecah belah sama orang Islam, dua benda je. Ni masalah sama orang Islam Khulasahnya masalah orang Islam ni dua je. Ingat betul-betul ni. Kalau kita belajar betul-betul, dua je. Yang pertama sebab siasah. Kalau kita ambil daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang, orang Islam tu yang terpecah-pecah semua tu dua punca je, dua punca besar. Pertama sebab siasah. Okey, politik. Okey, grup ni sebab tu. Okey. Yang kedua sebab akidah. Sebab masalah akidah. Yang ni, ingat betul-betul ni. Sebab tu kalau kita tengok keadaan kita sekini ni pun, tu lah yang pecah. Sebab apa? Golongan apa? Yalah, Syiah, Wahabi, Ahbab semua tu sebab apa? Sebab akidah. Yang lain-lain macam pecah-pecah sesama, yang kes-kes baru-baru ni apa semua tu, kes kat Sungai Buloh, MBSA, macam-macam yang tu seperti itu. Sama umat Islam pecah sebab apa? Siasah. Okey. Sebab apa parti politik ni apa semua adalah kepentingan masing-masing. Jadi dua punca dia. Jadi Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, dia ni dia sesama dengan Ibnu Taimiyah dan berlaku khilaf yang sangat besar lah. Khilaf yang sangat besar. Pada permulaannya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi ni kedua-dua tokoh yang sangat besar, tokoh yang sangat alim. Okey, masing-masing alim kabir. Okey, Ibnu Taimiyah dan Abu Hayyan Al-Andalusi tu ulama yang sangat-sangat besar. Okey, cumanya berlaku sesuatu di antara kedua-duanya yang pada mula-mulanya Abu Hayyan Al-Andalusi ni melihat Ibnu Taimiyah, dia memuji. Mula dia memuji, akhirnya ketika dia membaca kitab Ibnu Taimiyah, Kitabul Arsh bagi Ibnu Taimiyah, akhirnya dia mencela sampai mati, dia mencela Ibnu Taimiyah. Macam tu. Kitabul Arsh. Jadi apa sebenarnya nak tahu, bacalah Kitabul Arsh bagi Ibnu Taimiyah. Apa dalam kitab tu? Dan juga masalah nuzul apa semua tu, apa yang berlaku kat situ. Untuk kitab tak dapat tidak dari segi pembacaan. Sebab tu nak cakap, antum nak dapat zauq belajar dalam ilmu ni, cepat-cepat pandaikan ilmu alat ni. Nanti dah boleh baca kitab banyak-banyak nanti. Okey? Ada antara kitabnya ni. Hop. Jatuh pula. Okey. Ni kitab dia. Kalau nak tahu secara jelas tentang khilaf di antara Ibnu Taimiyah dengan Abu Hayyan. Dalam okey. Dalam kita berhadapan dengan isu-isu macam ni, okey, dia of course masalah ilmiah, tapi cara kita nak ta'amul kita tu, okey, kita nak letak diri kita tu macam mana, perlu letak di atas landasan yang sangat betul. Jangan terlalu tafrid dan ifrat. Ifrat tu kadang melampau, tafrid ni macam longgar-longgar sangat. Okey. Jadi perlu menilai kedua-duanya. Jadi yang pertama sekali, kita melihat kepada pujian orang kepada Ibnu Taimiyah dan celaan orang kepada Ibnu Taimiyah. Okey. Dan begitu juga pujian orang kepada Abu Hayyan dan celaan orang kepada Abu Hayyan. Dan kes sebenarnya tu, masalah orang apa je? Betul ke tak? Okey, bila ada macam tu betul ke tak masalah tu pernah berlaku di sama mereka tu, ataupun jab khilaf lafzi ataupun khilaf hakiki. Jadi kena tahu dari segi riwayat, baca kitab-kitab tarikh semua tu. Ya betul. Okey, kemudian bila dah sabit semua tu, jadi macam mana kita nak bermuamalah, kata istilah kita nak berhadapan dengan isu macam ni. Jadi perlu insaf. Boleh insaf, jangan terlalu kata ekstrim sehingga sebahagian yang ekstrim daripada penyokong Abu Hayyan, okey, ataupun kita kata yang ekstrim mana membenci Ibnu Taimiyah sehingga dia mengkafirkan Ibnu Taimiyah, apa macam-macam lah, berbagai celaan.
Begitu juga dengan orang yang tidak sependapat dengan Abu Hayyan, dia mencela akhirnya macam-macam lah. Jadi kita perlu kepada tengah-tengah lah, nak selamatkan diri supaya apa, jangan mudah untuk takfir, okey, untuk menghukum kafir orang. Okey, dalam ni kitabnya antum mesti tanya kitab apa ni kitabnya. Okey, kitabnya nampak tak? Ustaz tu muka belakang, ni ustaz depan dia. Al-Bayan fil Khilaf baina Ibn Taymiyah wa Abi Hayyan. Kitab ni. Okey. Ni jelas. Okey, di Inson ni perbahasan sangat baguslah. Dia adil. Okey. Okey. Tu selinganlah. Okey. Sebab Abu Hayyan tadi kan. Okey. Naqal Abu Hayyan hadzal madhhab. Menakal oleh Abu Hayyan hadzal madhhab, ini madhhab, iaitu madhhab kata ta'arif tu dengan lam sahaja, hamzah tu hamzah wasal. Nakal-nakal an jami'in nahwiyin, daripada kesemua ulama nahwu. Okey. Kesemua jami', okey, bukan majmu'. Okey, kesemua dia kata Abu Hayyan menakalkan semua ulama nahwu kata ta'arif tu dengan lam sahaja, hamzah tu hamzah wasal, kecuali illa Ibn Kaisan, melainkan Ibnu Kaisan, wa azahu sahibul basit ila al-muhaqqiqin, dan membangsakan azah tu nama nasabah, dan menisbahkan akan dia akan hadzal madhhab sahibul basit oleh pengarang bagi kitab al-basit ila al-muhaqqiqin, kepada muhaqqiqin. Maknanya dia tak nakal ijma', dia tak kata semua, dia kata ini pendapat muhaqqiqin, okey, ulama yang tahqiq, okey. Wa dhahab al-mubarrid, dan berpendapat oleh mubarrid ila anna al-mu'arraf, kepada bahawa sungguhnya mu'arraf itu ila anna, okey, inna kat sini baca bukan anna al-mu'arraf, okey, inna ila anna al-mu'arrif, kepada bahawa sungguhnya mu'arrif yang memakrifahkan itu ialah al-hamzatu wahdaha, ialah hamzah wahdaha, hamzah satu saja. Okey, wazidatil lam, terbalik pula, orang lain semua kata lam, dia kata hamzah. Okey, wazidatil lam, dan ditambahkan lam. Sebab apa lam tu ditambah? Lil farqi bainaha wa baina hamzatil istifham, kerana nak membezakan di antaranya, okey, di antara lam, di antara hamzah tu, okey, di antara hamzah ta'rif tu lah, hamzah ta'rif, wa baina hamzatil istifham, dan di antara hamzah al-istifham. Okey, masing-masing ada wajah lah. Okey, yang penting kalau ada segi nak menyalahi pendapat pun, yang pasti kena ada dalil. Okey, dalil pun dalil yang iktibar lah. Okey. Okey. Wahia, okey. Ini penting Okey, kita sampel lah pula. Okey. Wahia, dan ia al qismani, dua bagai. Pertama ahdiyatun wa jinsiyatun. Ahdiyah dan jinsiyah. Okey. Ahdiyah dan jinsiyah. Okey, maknanya al tu dibagi pada dua, ahdiyah dan jinsiyah. Kemudian tiap-tiap daripada kedua-duanya tu terbagi pada tiga pula. Terbagi pada tiga. Okey. Tengok tu ahdiyah atau wa kullu minhuma salah satu aqsam, dan tiap-tiap daripada kedua-duanya itu tiga bagai. Kama asyara ilaihi al-musannif rahimahullahu taala biqaulihi, sebagaimana mengisyarat kepadanya kepada keadaan kedua-duanya itu tiga bagai itu musannif biqaulihi, asyara biqaulihi, tak lupa ada asyara dengan katanya wal ahdiyah, dan bermula ahdiyah itu imma ada kala lil ahdi dzikri, bagi lil ahdi dzikri. Ahdi maknanya lil ilmi. Okey, lil ilmi. Okey, lil ahdi dzikri. Macam mana lil ahdi dzikri ni? Macam mana? Okey, rupa gambaran itu ba tu mana? Ba apa? Bi ayyuzkara mashubuha, bi an. Ba tu ba apa? Balit taswir. Ni banyak nanti kalau antum nanti dah belajar minhaj, banyak jumpa ni. Okey, minhajut talibin Imam Nawawi tu dia tafsir masalah banyak. Okey, bi an macam tu. Dengan bahawa disebut mashubuha, akan mashubnya, mashub dia tu iaitu isim yang yang ada padanya tu al. Contoh ar-rajul. Jadi situ ada al dan ada rajul. Rajul tu nama dia mashub. Mashubuha, mashub bagi al. Okey.
Okey, al lil ahdi az-zikri ni iaitu bi an yuzkara mashubuha nakiratan. Disebut akan mashubnya itu nakiratan, dalam keadaan nakirah. Okey, nakiratan tu hal. Okey. Thumma yu'adu, kemudian diulang akan dia, akan mashubuha biha bi'al. Bi'al. Okey. Bi'al dengan al pula. Okey. Seperti tengok dia kata nahu fi zujajah. Az-zujajah. Okey, dalam Al-Quran. Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyah. Okey, jadi misal fi zujajatin, okey, fi zujajatin mashub itu sekarang ni kita misal dia az-zujajah, al tu okey, dia al, mashub dia tu zujajah. Doa gambaran bagi lil ahdi dzikri iaitu disebutkan mashub dia tu iaitu zujajah yang pertama, kemudian diulang kali kedua dalam diulang biha dengannya, itu dengan al. Okey, untuk al ahdiyah ataupun lil ahdi dia ada tiga: lil ahdi dzikri, lil ahdi zihni, lil ahdi huduri. Untuk lil ahdi terjemah dengan apa? Okey, kalau dari segi terjemah lughah apa style Fadhani itu terjemah dengan itu. Itu terjemah dengan itu. Okey, contoh kita kata raaitu rajulan fa akramtu rajula, melihat oleh aku akan seorang lelaki maka aku memuliakan lelaki itu. Terjemah dengan itu. Okey, terjemah dengan itu. Contoh al-kalamu. Okey, lil ahdi zihni misalnya, al-kalamu bermula kalam itu. Kalam itu yang mana? Itu tu dah ada tertentu dah, yang maklum di sisi dia, di sisi zihin mutakallim. Okey, melainkan dengan al-huduri. Lil ahdi huduri dia tidak terjemah dengan itu. Okey, dia terjemah dengan sekarang, macam tu al-yaum, hari ini misalnya, terjemah dengan ini, bukan itu. Okey, tu siapa nak dakik supaya jelas nanti bila belajar tu itu tu apa, nampak tak? Okey, au lil ahdi dhihni. Okey, tengok ni, qala fil mughni wa ghairihi, berkata ia fil mughni, dalam kitab mughni. Mughni apa? Mughni al-muhtaj. Bukan mughni al-muhtaj, mughni al-labib. Okey, rindu dah nak dengar suara syekhuna kita, Syekh Saleh, Syekh Ali Saleh hafizahullah taala. Man arada al-mazid falyadhhab ila mughni al-labib. Saya sebut. Okey, qala fil mughni wa ghairihi, dan berkata ia bila macam ni, qala fil mughni wa ghairihi, kat sini mana dhamir tu tak ada marji' ilahi pun. Sebab apa? Maklum minas siyaq, maklum daripada siyaq dah. Sebab orang masyhur dah mughni tu iaitu qala fil mughni, iaitu berkata ia sahibul mughni, iaitu siapa? Ibnu Hisham. Kata wa hadhihi, dan bermula ini iaitu al-lil ahdi dzikri ni, yasuddu dhamiru masaddaha ma'a mashubiha, menyumbat, istilah dia memenuhi, istilah dia ambillah menyumbat. Kalau bahasa tani sumak. Sumak ni sumbat, sumak. Okey, wa hadhihi, dan bermula ini alil ahdi dzikri itu menyumbat oleh dhamir, mana dhamir itu menyumbat masaddaha, di tempat sumbatan dia tu, ma'a mashubiha, serta mashubnya, mashub bagi al. Contohnya mana? Contoh dia kata, contoh raaitur rajula tadi tu, fa akramtur rajula. Jadi sekarang ni ar-rajula yang belakang tadi tu, fa akramtur rajula, al tu alil ahdi dzikri. Okey, jadi al dengan dia punya mashub dia tu, dua-dua tu, okey, ada dhamir ni menempati dia tu. Maknanya dhamir tu menempati di tempat mereka. Maka kita boleh kata raaitur rajula fa akramtuhu. Fa akramtuhu tu makna dia. Maknanya dhamir tu menempati di tempat mereka itu. Maknanya seolah-olah macam ada satu istilah, kalau bahasa di pondok tu bab tasawur kan macam ni, mana ada satu lubang tu tempat sumbat apa al serta masuk bagi alil ahli dzikri. Maka tempat sumbatan tersebut tu kita tukar, masukkan dhamir tu di tempat dia. Tu makna dia sadda masadda. Biasa kita belajar sadda masadda al-khabar ni macam ni. Okey, di sini ada dhamir sadda masadda al lil ahdi dzikri ma'a mashubiha, tu makna dia. Okey, nahu fi zujatin az-zujaja isyaratun ila zujajatil madhkurati awalan. Okey,
Okey, az-zujajah tu isyarat kepada zujajah yang disebutkan pada mula-mula. Okey. Cara i'rab tu biasalah i'rab dia tu lebih kepada macam tatbiq apa semua tu. Okey, tengok cara i'rab dia ni wa i'rabuhu fi zujajah. Jarun wa majrurun. Jangan baca lagi jarun. Jarun. Kalau jarun tu iaitu jiran. Okey, dalam memilih rumah biasa perkataan Arab al-jaru qabla ad-dar. Jiran sebelum rumah. Okey. Majrurun fi mahalli raf'in, pada mahal rafa'. Okey, pada mahal rafa' khabarul misbah. Apa al-misbahu fi zujajah. Muta'alliqun, bertakluk ia jarun majrurun itu. Okey, biwajibil hadfi, dengan sesuatu yang wajib dibuang. Taqdiruhu kainun aw mustaqirrun. Okey, az-zujajah mubtada wa khabaruhu jumlatu ka'annaha kawkabun. Itu biasa. Okey. Aulil ahdi dhihni. Okey, atau yang kedua ahdiyah itu alil ahdi dhihni. Baca dengan syiddah lil ahdi dhihni. Okey. Bi an uhida, dengan bahawa uhida iaitu ulima, dengan bahawa ulima mashubuha dhihnan, dikenal, diketahui, dimaklumi akan mashubnya, mashub bagi al itu dhihnan ai fi dhihni, pada dhihin, mansubun bin naz'il khafid. Dhihnan mansubun bin naz'il khafid, ada dhihin, dah maklum dah. Okey. Contoh kita tengah belajar nahwu, contohnya al-kalamu huwa al-lafzu, bermula kalam itu, kalam. Sebab kalam okey, apa, jadi maklum di sisi mutakallim dia tu. Okey, iaitu kalam di sisi aku. Okey, apa yang aku maksudkan? Okey, iaitu kalam di sisi nuhah atau nahwiyin, bukan kalam di sisi fuqaha, bukan kalam di sisi mutakallimin. Okey, nahwu idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar. Okey, ketika kedua-duanya itu di dalam gua al-ghar. Okey. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Okey, kat sini nak tegur sikit. Ketika orang bercerita tentang peristiwa ni, okey, ketika Nabi dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dalam gua ketika menyorok tu, maka mulalah ada cerita kata perkataan Nabi cakap kepada Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, kata ditambah pula. Nabi cakap satu je kat sini dalam Quran tu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sungguh Allah tu bersama kita. Ditambah la takhaf wa la tahzan. Nampak tak? La takhaf wa la tahzan. Sehingga orang betul ke itu Nabi cakap yang la takhaf. Okey, sehingga nanti orang faham kata itu ayat Quran. Akan kata la takhaf wa la tahzan. Okey, sedangkan tahzan saja, la tahzan innallaha ma'ana. Okey. Idhuma fil ghar. Okey, ketika kedua-duanya itu dalam gua. Al-ghar apa dia? Al-ghar kat sini ghar. Kat sini ghar tu apa? Al-ghar yang mana? Ghar itu. Ingatlah ketika kedua-duanya itu dalam gua itu. Gua itu. Okey. Jadi ada alif lam pada al-ghar tu. Alif lam apa? Lil ahdi az-zihni. Okey. Wa huwa naqbun, iaitu satu lubang. Okey. Naqbun ni kita panggil tebukan. Okey. Fi jabali, fi pada jabal. Fi jabal Thur. Okey, jabal Thur. Wa kana dhalika ma'luman 'indahum, dan adalah demikian itu jabal Thur itu makluman yang diketahui di sisi mereka itu. Okey. Ketika Allah sebut idhuma fil ghar, maklum di sisi orang Arab pun semua tu maklum dah. Okey. Kemudian idh pula. Idh. Okey. Idh ni dia lazim idafat kepada jumlah. Lazim idafat kepada jumlah, sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Syair dia nama ta'alfiyah apa? Idh. Tentang idh lazim dia idafat. Bagi syahid dalam ta'alfiyah yang dekat Facebook, boleh tulis InsyaAllah ni tak putus kot, tak ada macam terkeluar sendiri insyaAllah. Sebab tadi baru je 5 minit sebelum kelas ni dah delete dah satu application tu 4 gig. Tak apalah, untuk antum lah. Okey, bagi syahid dan alfiah.
yang dekat Facebook? Ada, boleh jawab? Tentang iz, dia lazim idafat kepada jumlah. Lambat sikit lah komen Ana ni biasanya dalam. Aywa, mumtaz. Barakallahu fik. Ana tak. Okey, mumtaz wa alzamu idafatan ila al-jumal haitsu wa idh wa in yunawwan yuhtamal. Wa alzamu idafatan ila al-jumal, dan melazimkan oleh mereka itu an-nahwiyun idafatan ila al-jumal. Idafatan tu maf'ulun bih yang kedua bagi alzamu okey. Maf'ulun bih yang kedua bagi al-zamu. Okey. Okey. Mana apa ulama nahwu melazimkan, so maf'ulun bih yang pertama ni mana? Haitsu wa id. Dan melazimi oleh mereka itu an-nahwiyun akan haitsu dan id itu melazimkan akan idafatan al-jumal, akan idafah kepada jumal. Okey, iaitu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okey. Wa in yunawwan yuhtamal. Tu ada sambungan bawah itu. Okey. Tu syahid dia tu. Okey. Kemudian kita nak tengok i'rab id tu macam mana pula? Idhuma fil ghar. Id tu pula apa? Wa i'rabuhu tengok isu id. Beza id. Okey. Zarfun lima madha min az-zaman. Beza zarfun lima madha min az-zaman. Iaitu itu ialah zaraf bagi barang yang telah lalu min az-zaman. Min tu bayan bagi ma. Iaitu zaraf bagi masa yang telah lalu. Id. Okey. Id terjemah dengan apa? Id, kalau id ni kalau dalam Fatani ni dia haluskan sikit. Id dengan idza. Id tu ketika. Id tu ketika. Id ketika. Kalau idza dua, ihtimal dua. Apabila dan ketika. Ni nak halus dari segi terjemahan supaya ada kaedah dia khusus. Okey. Sebab beza. Okey. Itu zarfun lima madha min az-zaman. Huma dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada'un fil ghari jar wa majrurun muta'alliqun bi ka'in fi mahalli raf'in khabar. Okey. Beza dengan idza pula. Beza dengan idza. Okey. Idza. Dia kena nanti nak tahqiq beza sikit. Cuba antum buat ni buat bacaan, buat murajaah, beza di antara in, id dengan idza. Okey. Kalau idza pula, idza dia lazim idafat kepada jumlah fi'liyah. Okey, idza pula lazim idafat kepada jumlah fi'liyah. Syahid di mana? Idza pula syahid di mana? Cepat. Aywa. Wa alzamu idza idafatan ila jumali laf'ali kahun idza tala. Okey, mumtaz. Okey, tu idza. Cuma idza pula kalau id itu zarfun lima madha min az-zaman. Kalau idza tu okey. Mumtaz, barakallahu fik. Kalau idza pula dia nama dia zarfun lima yustaqbalu min az-zaman. Khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi. Okey. Tulis elok. Jap nak try tulis lah. Jangan tengah tak tulis anak tulis. Idza tu zarfun lima yustaqbalu min az-zaman khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi. Ni satu pendapat lah. Okey. Idza tu itu zarf bagi masa yang masa lagi akan datang. Okey, bagi barang yang lagi akan datang min az-zaman. Okey, daripada masa, iaitu masa akan datang idza. Beza tadi dengan id zarfun lima madha min az-zaman. Lima madha ni lima yastaqbilu, boleh lima yustaqbalu min az-zaman. Okey, idza tu khafidun li syartihi. Idza tu pula khafidun yang mengkhafatkan, yang menjarkan, mengkhafatkan li syartihi
bagi syaratnya, mengkhafatkan bagi syaratnya. Mana apa jumlah syarat tu? Mana jumlah syarat tu pada mahal khafat. Sebab apa? Mudhafun ilaih. Sebab idza ni lazim idafat kepada jumlah fi'liyah. Okey. Contoh, idza jaa azaidun. Jumlah jaa zaidun tu syarat dia tu. Okey. Itu jumlah tersebut pada mahal khafat. Sebab apa? Mudhafun ilaih bagi idza. Okey. Jadi lagi pula idza tu pula mansubun, yang dinasab akan dia mansubun bijawabihi, dengan jawabnya, jawab bagi idza. Bermakna apa? Idza ni, idza dia amil satu jihah, dia ma'mul satu jihah. Mana apa? Idza ni, sebab idza ni dia dia amil, sebab apa dia jadi mudhaf? Mudhaf tu amil bagi mudhafun ilaih. Okey. Contoh kita kata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Okey, idza tu fasabbih. Sabbih tu dia menjawab dia tu. Kita kata idza. Okey, idza tu itu zaraf. Okey, sebab ketika turunnya idza itu tidak lagi berlaku idza jaa nasrullah. Okey, tidak berlaku lagi jaa nasrullah tu belum ada lagi. Sebab tu Fathu Makkah. Okey, belum berlaku lagi. Okey. Cumanya idza tu beza dengan in nanti tu, in li syakki. Kalau idza li tahaqquq, mana pasti akan berlaku. Okey, walaupun belum berlaku pasti akan berlaku. Idza li tahaqquq. Okey. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Okey. Apabila jaa nasrullah, telah datang oleh nasrullahi wal fath. Okey, bukan nasrullah wilayah tu tu syarat dia tu. Okey, jadi jumlah jaa nasrullah tu itu pada mahal khafat. Sebab apa? Dia tu mudhafun ilaih bagi idza. Bagi idza. So idza tu isim ke fi'il ke haraf? Isim lah, sebab ada mudhaf. Okey. Lagi pula idza tu pula dia nasab, sebab dia zaraf. Zaraf tu nasab. Zaraf salah satu daripada mansubat. Jadi mana amil yang menasabkan dia pula? Amil dia pula iaitu jawab dia tu. Fasabbih. Sabbih tu lah amil bagi idza. Dan idza tu pula amil bagi jaa nasrullah. Okey. Idza. Jadi idza ni lazim idafat kepada jumlah fi'liyah. Wa alzamu idza idafatan ila jumali laf'ali kahun idza tala. Okey. Kemudian berlaku sebab tu sini antum ketika mendapatkan satu kaedah, antum kena tentukan kaedah tersebut tu dia kaedah muttaridah ataupun kaedah aghlabiyah. Kena kat situ, letak situ. Kaedah muttaridah, ittarada. Okey. Muttaridah ataupun kaedah aghlabiyah. Kaedah muttaridah dia tu ittirad, mana terqiyas pada semua benda, mana tidak ada istisna. Okey. Kalau kaedah aghlabiyah tu ada mustasnayat dia tu. Aghlabiyah dengan muttaridah. Okey. Sebab tu nanti belajar dalam kaedah fikih, kaedah kulliyah muttaridah, kaedah kulliyah aghlabiyah. Okey. Contoh, bila dah dapat kaedah macam tu, kalau idza ni idafat kepada jumlah fi'liyah. Lepas tu idza syamsu kuwirat, idza as-sama'u fatarat. Bukankah itu jumlah ismiyah? Idza as-sama'u, kan isim, so ismiyah lah. Idza as-sama'u fatarat. Maka kat situ tu macam mana? So dia tidak merosakkan kaedah. Sebab tu i'rab idza syamsu kuwirat atau idza as-sama'u fatarat, as-sama'u bukan i'rab jadi mubtada. Dia i'rab jadi apa? Aywa. As-sama'u idza as-sama'u fatarat, as-sama'u i'rab jadi fa'il bagi fi'il mahdzuf. Fa'il bagi fi'il mahdzuf. Betul, fi'il mahdzuf tu nak takdir sebagai apa? Ditafsirkan oleh jumlah selepas daripada as-sama', iaitu infatarat. Jadi infatarat tu iaitu jumlah mufassirah, la mahalla laha minal i'rab. Soalan dia kata idza fataratis sama'u fatarat. Jadi as-sama'u tu fa'il bagi infatarat yang mahdzuf. Mahdzuf tu pula ditakdirkan, ditafsirkan dengan jumlah infatarat selepas dia tu.
Jumlah mufassirah la mahalla laha minal i'rab. Okey, mumtaz, barakallahu fik. Okey. Tapi ini pun kaedah ni pun kerana di sisi Basriyin. Kufiyin dia mengharuskan as-sama'u sebagai fa'il muqaddam bagi infatarat. Itu di sisi Kufiyin. Jadi berlaku khilaf. Jadi tak ada masalah lah. Okey. Baca kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf bainan Nahwiyyaini Al-Basriyyin wal Kufiyyin bagi Ibnu Al-Ambari. Okey. Abil Barakat Al-Ambari. Okey, baca kitab tu. Kalau nak mahir betul-betul, kalau macam kita ni Fathul Ali, khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, kalau nak baca khilaf nahwu, baca kat situ. Okey. Okey. Yang tu untuk idza. Okey. Aw lil ahli al-huduri ataupun lil ahli al-huduri bi an yakuna mashubuha hadiran hal al-khitab. Dengan bahawa adalah mashub bagi al tersebut. Okey, hadiran yang ada hal al-khitab pada ketika khitab. Okey, ketika cakap tu, okey. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum. Okey, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, hari yang ada sekarang ni, akmaltu lakum dinakum, telah menyempurna oleh aku bagi kamu akan agama kamu. Okey, ai al-yaumal hadira, hari sekarang, iaitu wa huwa yaumu arafah, iaitu hari Arafah. Li'anna al-ayata nazalat fihi, kerana bahawasanya ayat ini turun padanya pada hari Arafah. Okey, i'rab al-yauma pula. Okey. Sama je. Okey. Okey, kemudian tu habis dah tentang ahdiyah. Pembahagian yang pertama ahdiyah, iaitu ahdiyah tu terbagi kepada zihniyah, zikriyah, okey, dengan huduriyah. Okey. Sekarang ni kepada dua. Ni perhatikan elok-elok. Okey. Wal jinsiyah. Okey. Jinsiyah, jenis. Okey. Al-jinsiyah ataupun al-lil jinsi. Jangan al-lil jinsiyah lagi. Salah tu. Okey. Jinsiyah. Okey, imma wal jinsiyah ni pula, wal jinsiyah imma li ta'rifil mahiyah. Ada kalanya untuk mentakrifkan akan mahiyah. Mahiyah ni ambil daripada mahiyah, apa dia? Dijadikan satu isim al-mahiyah atau haqiqah. Okey. Nahwu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami menjadikan daripada air itu kulla syai'in hayyin. Okey. Tiap-tiap sesuatu yang hidup. Okey. Jadi dia macam dia kat sini. Okey. Okey, itu mahiyah, iaitu min haitsu hiya, daripada sekiranya hiya, ai min haitsu hiya, min haitsu hiya. Okey, iaitu ai ma'a qat'in nazari 'anil afrad, daripada ini biasa kalimah ma'a qat'in nazar biasa, iaitu serta qat'in nazar, serta ma'a qat'in nazar atau bi qat'in nazar, dengan memutuskan melihat. Maknanya apa? Tanpa lihat. Itu ma'a qat'in nazar, iaitu tanpa lihat, anil afrad, ma'a qat'in nazar anil ifrad, daripada tanpa lihat daripada afrad. Okey. Afrad ni salah satu. Okey. Ni dhabit dia penting, dhabit dia tu. Okey. Wahiyallati ni jinsiyah untuk ta'riful mahiyah ni. Okey. Ni dhabit ni ingat dulu. Wahiyallati lam yakhlufha kullun. Okey, tidak mengganti akan dia oleh lafaz kullun, iaitu alif lam yang tidak mengganti akan dia akan allati itu oleh kullun. Kullun tu fa'il. La haqiqatan wala majazan, tidak secara hakikat dan tidak secara majaz. Okey, tidak secara majaz. Maknanya apa? Kita tidak boleh letak contoh pada kata waja'alna minal ma. Okey, pada perkataan al-ma tu syahid itu minal ma, alif lam pada al-ma itu alif lam lil jinsi.
Lil jinsi apa? Li ta'rifil mahiyah ataupun li bayanil mahiyah. Tengok wahiyad dalatu ala mujarradil jinsi, iaitu lil jinsiyah yang li ta'rifil mahiyah ini, iaitu yang menunjuk ala mujarradil jinsi, di atas semata-mata jenis. Iaitu semata-mata, contoh tengok kalau macam al-ma, semata-mata air sahaja, tanpa melihat kepada afrad. Air kan banyak, afrad itu air laut, air perigi, tanpa melihat kepada tu afrad dia tu. Okey, tanpa melihat kepada tu salah satu afrad. Okey, fardun tu. Okey. Wa yu'abbaru anha, dan ditakbirkan ganti daripadanya, daripada al-lil jinsiyah, al-lil jinsi itu, okey, ataupun di ta'rifil mahiyah itu diganti dengan billati li bayanil haqiqah. Okey. Mana wa yu'abbaru anha, dan ditakbirkan ganti daripadanya, daripada lil jinsiyah li ta'rifil mahiyah itu dengan kata li bayanil haqiqah. Okey, alif lam lil jinsiyah itu alif lam li bayanil haqiqah, wa billati li bayanit tabi'ah. Okey. So nama dia tu alif lam lil jinsi itu ada tiga. Yang pembahagian pertama iaitu jenis li ta'rifil mahiyah, ataupun nama lainnya li bayanil haqiqah, ataupun nama lainnya li bayanit tabi'ah. Okey. Contoh, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Syai' dia dekat al-ma', ay wa ja'alna min haqiqatil ma' al-ma'ruf la min kulli syai'in ismuhu ma'. Dan kami menjadikan daripada hakikat air yang dima'ruf, yang dikenal. Okey, semata-mata air, semata-mata jenis air. Okey. La min kulli syai'in ismuhu ma', tidak daripada tiap-tiap sesuatu yang namanya air. Bukan kami jadikan tiap-tiap yang hidup itu daripada air perigi pun juga, daripada air laut pun juga, bukan. Okey, semata-mata air sahaja. Okey, tanpa melihat, sebab tadi tu ma'aqat'in nazar 'anil afrad, tanpa melihat kepada afrad satu tu. Okey, jadi nak sebut daripada air, hakikat air. Okey. Waqila, okey, dan dikatakan minal mani, daripada mani. Itu yang pendapat yang dhaif lah. Qila ni. Okey, qila, qula, quila. Okey. Wa irabuhu macam biasa. Okey. Ambil baca dengan mana? Okey, nampak macam nak ishtibah di antara alif jinsi li bainal haqiqah dengan alif lam lil ahdi az-zihni. Okey. Lil ahdi az-zihni. Tengok pada jenis. Okey, jenis tu afrad dia kata banyak. Okey. Adapun lil ahdi az-zihni tu afrad dia tidak banyak. Okey. Dia jenis ni, bangsa dia tu jenis afrad dia tu, istilah dia tu, kalau kita nak kira sesuatu tu, seolah macam la hasralah, tidak ada hasar dia. Macam air, banyak jenis air, afrad dia. Air ni apa ni? Contoh, air kat depan kita, air tu air banyak. Okey, adapun lil ahdi zihni, sebab kalau nak hasarkan satu benda dalam zihin kita tu, dia perlu kepada benda tu, benda yang terhasar, supaya boleh dalam kepala kita. Macam al-kalam tadi tu misalnya, kalam ada berapa je, nampak tak? Okey, sebab tu dalam zihin kita. Mungkin boleh tengok dalam syarah-syarah lain, mungkin ada. Mungkin dalam kitab yang lebih-lebih tinggi mungkin ada. Okey. Kemudian tu topik dia tu, ambil misal lain supaya lebih jelas, iaitu untuk li ta'rifil mahiyah ni, misal dia ar-rajulu khairun minal mar'ati. Antum tulis ni supaya jelas nanti misal ni. Okey. Lelaki itu lebih baik daripada perempuan. Okey. Sebab tu lil jinsi ni dia lebih tepat terjemah dengan bermula jenis lelaki. Jenis lah. Ataupun sebab lil jinsi ni, macam kita belajar dulu, alhamdulillah, kan al pun ada lil jinsi. Dia minta takdir itu boleh jinsul hamdi, mahiyatul hamdi, haqiqatul hamdi. Mana ketika kita menterjemahkan ar-rajulu khairum minal mar'ati,
Jangan terjemah lelaki itu lebih baik daripada perempuan itu. Okey. So kita dengan apa, bermula jenis lelaki itu ataupun hakikat lelaki itu lebih baik daripada hakikat perempuan. Okey. Tanpa melihat kepada afrod. Tanpa melihat kepada afrod, sebab kalau tengok kepada afrod, akan ada di sana perempuan-perempuan yang lebih berbanding lelaki. Contoh macam kita sendiri lelaki nak bandingkan dengan macam Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah misalnya, maka kita kurang. Okey. Maka di sini membicarakan tentang hakikat. Okey. Lepas tu macam jawapan tadi, ar-rajul boleh macam al-ahdi dhini tadi tu. Nampak tak? Tu ada nazar lah tu. Ada nazar. Jadi perlu soalan tu bagus. Okey, antum cuba cari dalam kitab mana apa perbezaan, bagus soalan ni. Perbezaan di antara lil ahdi dhihni dengan apa, lil jinsiyah li bayanil haqiqah. Okey. Kalimah yang haqiqah tu yang of course yang apa, yang berbeza besar itu afrad lah. So al-dhihni itu dah afrad terus dah. Afrad terus. Kalau li ta'rif al-mahya ni tanpa melihat kepada afrad. Okey. Tidak secara majas, tidak secara haqiqah. Mana kita lafaz kullu. Lafaz kullu secara majas, secara haqiqah pun tidak boleh. Tu mana sebab apa? Kalau kita kata kullu, kita kullu rajuli khairu minal mar'ah. Mustahil. Di sana ada orang perempuan yang lebih baik daripada lelaki. Okey. Nak secara majas pun tidak boleh. Okey, nak secara majas pun tidak boleh. Hakikat dan majas pun tak boleh. Nak letak lafaz kullu di tempat alif lam tersebut. Okey. Okey, kemudian wa imma, dan kedua listighraqil afrad. Listighraqil afrad. Ni yang banyak ni. Listighraqil afrad ay afradil jinsil. Listighraq ni iaitu meliputi, menghabisi. Istilah tu kalau baba terjemah dengan menghabisi. Mana meliputi? Meliputi ni penting meliputi afrad satu-satu bagi jenis tersebut. Macam mana? Demi dhabit itu. Bi an khalafatha kullun. Okey. Dengan bahawa mengganti akan dia tu lafaz kullun haqiqatan, secara hakiki. Okey. Fa ya'ummul afrad, maka umum ia akan afrad bi khasaisiha, dengan segala ketentuan dengan segala khususiyah dia tu, dan dia tu dhabit lagi wa yasihul istisna'u min mashubiha, dan sah oleh buat istisna min mashubiha, daripada mashubnya mashub bagi al-istighraqil afrad. Al-jinsiyah listighraqil afrad ini adalah sebagai al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah. Mana apa? Kita boleh letak lafaz kullu, menggantikan lafaz kullu di tempat dia secara hakikat. Okey. Dan boleh istisna daripada mashub dia tu. Ingat mashub tadi tu isim yang ada padanya al. Okey. Seperti apa? Innal insana lafi khusrin. Innal insan. Okey, jumpa tak? Innal insana lafi khusrin. Tu misal dia. Maknanya apa? Sesungguhnya setiap manusia itu lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Okey. Maknanya setiap afrad bagi insan tu. Insan, kita insan. Okey. Hazim insan. Azam insan. Okey. Semua insan, kat semua tu. Fatih insan. Okey. Ahmad Syahin insan, Aisyah Nur insan, Nur Atikah insan. Semua insan tu. Okey. Jadi tu meliputi semua tu. Bila kata innal insan, mana kita ni semua dalam kerugian. Okey. Tu mana masuk semua. Bila kata innal insan, mana tidak ada satu manusia yang tidak ada berada dalam kerugian. Okey, semua meliputi. Okey, 100%. Kemudian dhabit itu lagi pula boleh istisna, iaitu illal ladzina amanu. Betul. Melainkan orang-orang yang beriman. Okey. Jadi boleh istisna. Sebab tu dalam kalau belajar dalam usul fiqh, dia sebut sebagai al-istisna'u mi'yarul umum. Al-istisna' mi'yarul umum. Istisna itu kayu ukur, pengukur bagi umum. Bila ada istisna, mesti umum. Mana syarat nak istisna tu kena daripada keumuman yang 100%. Keumuman yang 100%. Okey. Tu dia punya dhabit tu. Sebab tu al-istisna' mi'yarul umum. Okey. Mi'yarul umum.
Okey, maknanya mashub dia tu iaitu insan. Okey, boleh istisna daripada insan. Semua insan tu ada juga yang tidak dalam kerugian. Okey, lam tu lam apa nama dia? Innal insana lafi khusrin. Ha? Tak. Okey. Ayuh Mumtaz, lam apa? Yang dekat Facebook ni, lam apa? Lam apa? Cuba jawab. Tak ingat. Mungkin lambat sikit lah. Okey, lam apa nama dia? Tak ada. Okey, lam. Nanti ada tu. Dia lambat sikit lah biasanya dalam skrin ni. Lam muzahlaqah ataupun lam muzahlafah. Okey. Sebab dia tu lam taukid, lam ulib tidak. Okey, dia lam ulib tidak. Ada taukid, dia berada di depan sepatutnya. Okey. La innal insana lafi khusrin. Tapi orang Arab tak suka karaha untuk berhimpun dua adat taukid. Okey. La in lagi. Jadi dia letak lam dekat belakang. Okey. Supaya apa dia pilih lam letak belakang? So tak in, tak inna. Supaya tidak terdahulu ma'mul bagi inna di atas dia tu. Nanti al insana nanti di sini la insana inna fi khusrin. Insana irad jadi isim bagi inna muakhar. Nanti jadi macam tu. Sebab tu dia pilih lam sebagai letak belakang. Okey. Kena cepat ni. Okey. Listighraqil afrad. Seperti misal wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan akan setiap manusia, setiap afrad bagi manusia itu dha'ifan. Okey, dha'ifan. Ai wa khuliqa kullu fardin min afradil insan dha'ifa. Tu kalau takdir itu, kalau belajar ilmu mantik tu. Okey. Okey. Wa khuliqa kullu fardin min afradil insan dha'ifa. Diciptakan akan setiap afrad, bagi satu-satu afrad tu daripada semua afrad tu dha'ifa. Halakan mereka itu yang lemah. Mana apa? Tahakkuk semua. Kita kata, tu kuat dia. Tu raja tu kuat je. Tu tentera kuat je. Tak. Sekalipun dia raja, sekalipun dia tentera ke, kebal ke, dia lemah. Okey, dia lemah. Okey. So kita boleh letak lafaz kullu secara hakikat dekat situ tu. Okey, wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Pada hakikat dia tu, ke semua afrad bagi manusia itu lemah. Itu hakikat dia tu, secara hakikat. Okey. Au istighraqi khasa'isil afrad, iaitu okey, yang ketiga jinsiah tu iaitu istighraq, meliputi khasa'isil afrad. Okey, khasa'is iaitu sifat-sifat yang khusus, sifat-sifat khusus bagi afrad. Okey, nahwu antar rajulu ilman. Kamu itu seorang lelaki. Seorang lelaki yang nisbah apa? Nisbah ilmu. Ilman tu tamyiz, Ilman tu tamyiz. Ilman tu tamyiz. Okey, kat sini dia dhabit dia tu untuk istighraqi khasa'isil afrad pula. Okey. Ambil situ dia punya dhabit tu khasa'isil afrad itu, khasa'is itu sifat lah. Ai sifati afradil jinsi mubalaghatan. Dia punya dhabit ni bi an khalafatha kullun majazan. Kullun majazan. Okey. Iaitu dengan bahawa mengganti akan dia tu, akan al listighraqi khasa'isil afrad itu oleh kullun majazan, secara majaz sahaja. Secara majaz sahaja. Okey. Okey. Contoh,
antar rajulu ilman, kamu itu ialah seorang lelaki. Okey, seorang yang sangat lelaki. Kita kata listighraqi khasaisil afrad. Mana afrad bagi lelaki tu, mana kamu mempunyai segala sifat bagi lelaki, sifat kesempurnaan bagi lelaki. Nisbah apa? Nisbah ilmu. Okey. So kita boleh kata anta kullur rajuli ilman, kamu itu ialah semua lelaki. Nisbah apa? Nisbah ilmu. Mana apa? Kamu ni memiliki kesemua sifat ilmu bagi lelaki. Okey. Maknanya apa? Sifat ilmu yang ada pada seorang lelaki, okey, yang lelaki tu bersifat dengan ilmu, dia tahu benda semua tu, semua tu ada pada kamu. Tapi atas apa? Kulun majazan, bukan secara hakikat, sebab mustahil seseorang mengetahui semua ilmu yang ada pada setiap lelaki tu. Nampak tak? Jadi kamu memiliki ilmu, soalnya kamu memiliki ilmu yang dimiliki oleh semua ilmu lelaki-lelaki semua ni, tapi atas jalan majaz. Jadi kulun kat situ tu boleh letak atas jalan majaz, bukan hakiki. Adapun tadi tu listighraqi afradil jinsi tu, itu secara hakiki terletak lafaz kullu, semua manusia tu. Okey, itu beza dia. Okey. Maka kat sini tu untuk khasais, mana dia sifat kamal sahaja, sifat kamal. Maknanya apa? Kamu, okey, kamu ialah semua lelaki. Kita kata kamu ialah lelaki. Lelaki nisbah ilmu, mana kamu memiliki sifat-sifat lelaki secara majaz. Okey, dari segi ilmu. Okey. Tu beza dia. So jelas kat sini beza dia. Sebab kadang-kadang orang tak tahu nak beza mana al ni, macam mana di jinsi ni kadang nak beza tadi tu. Okey, jinsiyah tadi tu. Okey, yang pertama sekali li bayanil mahiyah. Okey, yang kedua listighraqi afradil jins, kemudian listighraqi khasaisil afrad. Okey. Bila kata al-afrad tu afradil jinsi lah. Okey. So 3. So tadi jelaskan, nanti buat gambaran tasjilan kepala, buat tahqiqkan balik masalah, murajaah balik dari segi al tersebut, al-ahdiyah dengan al-jinsiyah. Ahdiyah terbagi pada 3, jinsiyah pun terbagi pada 3. Okey. Dobit dia tu ni, dobit dia tu pada lafaz kulun tadi tu. Dia boleh letak lafaz kulun tu. Kalau li ta'rifil mahiyah tidak boleh letak lafaz kulun pada hakikat dan majaz. Okey, pada yang tadi tu ada yang majaz, ada hakikat, beza dia. Wa tubdalu lamu al miman fi lughati himyarin, dan ditukar akan lam itu miman, ditukar akan mim. Wa tubdalu lamu al miman. Miman ni jadi apa? Maf'ulun bih tsani, mumtaz. Maf'ulun bih tsani bagi tubdal. Okey. Boleh baca wa tubaddalu, boleh baca wa tubdalu. Okey. Dan ditukar akan lam wal al itu miman, akan mim. Kalau kita bahasa Melayu ni, ditukar lam al itu kepada mim, kita kepada. Okey. Tu beza lughah standard dengan lughah terjemah, lughah apa? Lughah bahasa Arab ni, Melayu bahasa Arab. Sebab tu kalau antara bahasa Arab, kalau bahasa kita terjemah pondok tu, Jawi pondok tu, tu susah lah. Bagi mereka yang pandai bahasa Arab senang lah buat terjemah macam tu. Okey. Dan ditukar akan lam bagi al itu akan mim. Tak bahasa dulu. Okey. Sebab tu furuk masail ke misalnya tu, tu di antara kitab yang susah lah. Furuk masail kitab Jawi, antara kitab Jawi yang susah. Okey. Pada lughah himyar, bagi himyar. Okey. Okay, sebab Nabi pun ada bercakap juga, okay, dalam lughah ni. Okay. Tu dekat bawah tu ada, okay. Qabilah minal Arab. Himyar tu qabilah daripada Arab. Wa qad nataqa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bercakap dengannya, dengan lughah himyar itu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda ia Nabi, laisa minam birrim siyamu fim safar. Maksudnya laisa minal birri as-siyamu fis safari. Okey, kaza rawahun Namr bin Tulab radhiyallahu taala anhu. Okey, hadis ni dalam riwayat dalam Imam Ahmad, At-Tabarani dan Baihaqi. Rawahu Ahmad wa At-Tabarani wal Baihaqi. Okey. Laisa minam birrim siyamu fim safar. Antum ingat ni sebab apa antum ingat? Satu, sebab pernah belajar. Dia dua qaid.
Satu sebab pernah belajar. Yang kedua sebab apa? Pernah masuk exam stamp. Apa tak? Jadi pelajar ni dia nak kuatkan ni hakikat Antum sebagai guru nanti antum perhatikan sistem pendidikan. Dia benda yang akan ingat kepada pelajar ni bukan semata-mata yang dia belajar je. Dia belajar ni boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia ingat. Nak ingatkan dia tu kena ada periksa. Itu pun tak lazim lagi. Maksudnya apa? Semata-mata kalau belajar, semata-mata belajar dan periksa. Yang belajar dan periksa tu lebih kuat untuk diingat. Okey? Sebab tu benda-benda penting tu kena uji pelajar. Sebab tu pelajar yang tidak pernah diuji sehingga dia menjadi guru, yang tu bahaya. Dia tak tahu dia dekat kat mana. Okey? Laisa minam birrim, bukanlah daripada kebaikan itu as-siyamu. As-siyamu tu isim laisa muakhar fi safar, pada safar. Berpuasa pada ketika musafir itu bukanlah daripada kebaikan. Istilah macam tu. Okey? Sebab ada keringanan rukhsah. Okey? Untuk orang yang musafir. Sebab tu kita jangan terlalu cepat menghukum orang. Contoh, di bulan puasa nampak tiba-tiba orang tengah minum. Dia sifat ni ada dua. Kita dalam tasawuf ni, kita perlu melihat daripada dua sisi tau. Kita ni yang melihat orang tiba-tiba minum pada tengah hari bulan puasa, minum buka misalnya. Kita kena husnuzan. Kita kena, bagaimana cara kita nak jadi diri yang paling terbaik sekali sebagai orang yang melihat orang melakukan macam tu. Cara yang terbaik iaitu kita husnuzan, mereka orang bermusafir. Okey, satu. Terlepas daripada suuzan kepada muslimin. Okey. Itu sisi daripada kita. Sisi sana pula, jikalau kita jadi mereka pula. Okey? Perlu sisi yang berbeza, pandangan yang berbeza. Kita tak boleh kata orang semua akan memandang sebagaimana aku melihat. Contoh, tak apa aku makan macam ni, tak apa. Sebab apa? Orang mesti ingat nanti aku musafir. Tidak boleh macam tu. Di sisi yang berbeza. Kita aku kalau kat sana aku akan pandang macam tu. Tapi aku kalau kat sini tak boleh pandang macam tu. Tak boleh menganggap masyarakat akan pandang macam tu. So macam mana? Sembunyi-sembunyi juga. Makan dalam kereta ke, belakang tu ke, apa semacam tu. Kan macam tu. Supaya apa? Tidak timbul fitnah. Ni bayangkan antum pakai kopiah semua tu, kadang-kadang letih misalnya musafir, yalah. Tiba-tiba di bulan Ramadan minum air selamba macam tu depan khalaq ramai. Antum kata, tak salah apa-apa dalam Islam. Itu nama dia apa? Jahil nama dia. Walaupun kita kata, apa salahnya? Saya musafir, tak, hukum Islam tidak masalah apa semua tu. Satu, syariah antum meraihkan syariah, tapi tasawuf tu tak ada. Nampak tak? Sebab tu kena meraihkan kesemuanya. Sebab tu benda tu di antara syariah tu kena perlu disekalikan dengan tasawuf. Okey, perlukan disekalikan dengan tasawuf. Khususnya dalam pembahasan contoh ni sampingan. Sekejap je insya-Allah. Dari segi macam hak lelaki memiliki hak di atas isteri dia tu. Isteri tak boleh nak keluar ke mana-mana melainkan dengan izin suami dia. Suami dia berhak izin tersebut. Okey. Dan suami dia berhak untuk menghalang isteri dia tu daripada pergi, macam kita tahu, pergi kepada majlis kematian ibu dan ayah dia sekalipun. Isteri tu berhak. Dari segi syariat suami tu berhak. Suami tu berhak untuk menghalang isteri dia. Okey. Syariat tidak masalah. Lagi saya berhak, tidak masalah. Tak boleh menggunakan kata alasan sebab apa? Halang. Hak saya. Kamu tidak boleh mempersoalkan saya. Saya suami dia. Syariat terjaga, tasawuf tidak terjaga. Okay, sebab tu kena meraihkan dari segi fiqh, syariat dan juga tasawuf kena ada. Kita sebagai manusia ihsan kepada isteri misalnya, nak pergi kematian ataupun apa adik-beradik dia pergi, kena meraihkan. Sebab tu kena dua-dua sekali. Okey. Cumanya dalam masa sekarang ni pelajar kita semualah kita tengok orang anak muda tak minat belajar tasawuf. Okey. Satunya kata Syekhuna Syekh Muhanna hafizallahu taala, dia kata sebab orang yang mengajar pun kurang bertasawuf. Jadi bagaimana pelajar-pelajar nak bertasawuf? Okey. Okey. Habis dekat al-muhalla bi al. Okey, dah habis dah pembahasan al tu. Kemudian habiskan terus ni satu lagi. Habiskan sebelum babul marfu'at. Faslun, ini satu fasal. Wa ammal mudhafu ila wahid min hadhihi al-khamsah. Ini nak habiskan dalam bab ma'rifah semua, al-ma'arif. Dan ada pun bermula mudhaf yang diidhafatkan kepada salah satu daripada ini 5. Okey.
Okey, iaitu nahwu ghulami, hamba bagi aku tu idafat kepada dhamir, wa ghulamika, dan hamba bagi kamu, wa ghulamihi, dan hamba baginya, wa ghulami zaidin, wa ghulami hadha, wa ghulami alladhi qama abuhu, wa ghulamir rajuli. Okey, wa amal mudhaf, dia menjawab dia mana? Mana? Ada falahu? Ada dekat nuskah tu ada? Tak ada kan? Okey. Okey, tempat macam ni. Okey, amma macam ni. Tak ada jawab dia tu. Macam soalan macam mana jawab dia? Okey. Kat sini boleh. Dia kata nahwu tu sendiri tu jawab dia tu. Tapi kena takdir fa lah. Kena takdir fa. Sebab amma tu harfu syartin wa tawkidin daiman. Wa tafsilin ghaliban. Amma Waktu dalam Mughnil Labib jelaskan ketika antum baca dalam pembahasan amma, okey, dia tu lazim jawab dengan fa tu. Okey, melainkan apa? Daruratus syi'ri sahaja. Okey, daruratus syi'ri sahaja. Okey. Kemudian ada orang i'tirad. Orang i'tirad datang komen kata, ya ke wajib fa tu pada amma? Bagaimana di dalam Al-Quran? Okay. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq. Faya'lamuna annahu, itu biasa, okey. Kemudian itu yang biasa, jadi ada fa tu, okey. Kemudian itu yang ada fa. Untuk yang ada fa, wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Okey. Akafartum, situ dia punya jawab dia tu. Jawab bagi amma. Tapi tak ada pun fa kat situ. Okey, dia jawab tu. Maknanya apa? Kaedah dah asal dia tu, amma tu memerlukan kepada fa. Okey. Fa menempati jawab, bukan fa tu jawab. Jawab tu sendiri tu jumlah tu. Okey, fa tu menempati jawab. Okey. Itu wajib lazim, melainkan daruratus syi'ri. Okey. So orang i'tirad nanti, ada orang komen, so dalam Al-Quran sebut macam mana? Wa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum, tak ada fa pun. Maka dijawab kat situ di akafartum itu ialah maqul. Takdir di asal itu wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum fayuqalu lahum akafartum. Fayuqalu lahum, ada fa tu. Tu takdir itu. Itu maqul. Akafartum tu maqul. Okey. Maqulul qaul. Okey. Sebab tu dia tetap ada fa juga atau jawab dia tu. Okey. Man aradal mazid falyadhhab ila Mughnil Labib. Okey, bacalah. Baca Mughnil Labib. Okey. Jangan takut. Tak baca pun takut. Susah. Jangan, okey. Dengan ana antum jangan takut baca kitab tinggi-tinggi, okey. Dan perlu ada target kitab tu. Okey. Baca, bukan semua tak boleh faham. Okey. Bacalah. Kalau tak percaya cuba baca dulu. Adakah antum tak faham 100%? Nampak tak? Tu ada je yang boleh faham. Nampak tak? Ada je yang boleh faham. Contoh dalam kitab besar. Okey. Ada yang boleh faham, ada yang tak boleh faham. Okey. Yang boleh faham bacalah, teruskanlah. Tak boleh dengan alasan nanti banyak ada benda yang kau tak faham nanti dekat dalam kitab tu, so tak payah baca. Tak payah bacalah, nanti ada benda yang tak faham. Kaedah dia apa? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Okey. Yang mudah itu tidak gugur dengan sebab yang benda yang susah. Okey. Boleh ditatbikkan dalam kaedah ni. Okey. Maknanya apa? Tidak gugur, mana galakkan untuk membaca kitab yang besar-besar. Sebab apa? Ada benda yang susah. Tidak gugur. Sebab apa? Di sana ada yang senang. Belajar senang. Kita tahulah tu. Sebab tu selain tu itqan kan betul-betul kitab yang kecil-kecil. Okey. Kitab yang matan-matan syarah-syarah ni mahirkan betul-betul. Main dari segi orang main semua tu. Dengan kalau fiqahnya main betul-betul dengan istilah dia apa semua, faham masalah semua tu, akidah dia semua tu, kena baca kitab besar. Okey. Sebab kitab besar ni meliputi semua. Okey. Tu nasihat ana, jangan takut. Okey. Jangan takut, insya-Allah. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra fa'il muta'addi, mana maf'ulun bih dia? Baca apa? Iqra, baca.
Tak kata ulama nahu ulama lughah ambil apa istifadah isyarat kepada apa? Kat situ dibuang maf'ul sebab apa? Li ta'mim, umum. Bacalah apa pun. Okey, istilah dia tu. Menggalakkan untuk membaca, umat kita membaca. Sebab tu penuntut ilmu ni pedas sikitlah. Kalau ana betul-betul jaga antum depan mata, ana tengok antum buat apa semua tu. Bacaan kita sebagai penuntut ilmu ni, okey, untuk peringkat macam antum, okey, permulaan ni tak kurang daripada membacaan saja 5 jam sehari. 5 jam sehari bacaan membaca. Baru sebagai penuntut ilmu. Sebab macam ni, istilah dia tu contoh macam perenang. Okey, perenang. Okey. Nama perenang sebab apa? Mesti dia banyak berenang. Okey, tugas dia apa? Berenang aja. Sebab tu kita tengok tokoh legenda renang dunia tu Michael Phelps daripada orang Amerika tu. Kita tengok sampai mana setiap hari dia berlatih. Tengok kalau Olimpik tu kan, dia punya pingat tu 8 emas saja. Dia punya seorang saja 8 pingat emas. Dia punya tu. Dia sampai okey, dia tu Kristian. Orang Kristian ni cuti besar dia tu. Okey. Pertama apa Kristian kalau ni? Natal tu apa nama dia? Christmas. Bukan Christmas. Okey, Christmas dan birthday dia tu. Orang Kristian dua benda tu. Okey, dua benda tu. Okey. Michael Phelps ni dikatakan Christmas je dia cuti. Birthday dia tak cuti. Dia berlatih juga. Berenang. So macam pelajar ni, tugas dia pelajar ni menuntut ilmu. Tahu tak? Menuntut ilmu banyak cara dia tu. Cumanya yang mesti kena paling banyak baca. Okey, baca. Peringkat permulaan talaki kena banyak, tapi mesti kena ada bacaan dengan merujuk baca. Tapi bila dah lama-lama talaki kena kurangkan. Itu. Ingat ni, kaedah ni. Itu cara belajar. Tengok para ulama macam mana. Okey. Dia bukan talaki semua benda. Kalau kita tengok ada orang kata, banyak je talaki. Ulama-ulama dulu ada je talaki banyak, tapi pasti dan 100% bacaan dia lebih banyak daripada talaki dia tu. Sebab tu kalau tengok para masyayikh kita tu, tengok dia belajar tu macam mana, talaki berapa kelas, bacaan dia tu dia mengkaji, buat kitab pun semua tu, itu lebih banyak. Sebab tu macam Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah taala, bacaan dia tu 10 jam daripada dulu lagi, daripada zaman muda dia tu. Dia kata 10 jam sehari bacaan dia tu. Okey. Sebab tu kita tengok macam Syekh Al-Albani rahimahullah taala, walaupun dia tidak macam tu, dia macam bukanlah jenis talaki apa semua tu, tetapi tengok dia mendapat kehebatan yang tidak akan didapat oleh orang yang bertalaki. Apa? Bacaan dia tu daripada subuh, daripada pagi sampai tengah malam. Baca kitab. Walaupun tak ada guru pembimbing dia secara khusus apa semua tu, tapi sebab dia baca banyak, orang yang talaki banyak tanpa orang kata yang tanpa membaca banyak pun tidak akan sampai peringkat macam Al-Albani. Macam kita sendiri kata, antum kalau baca silsilah as-sahihah ke apa semua tu, sekalipun dia macam tu, kalau kita baca kitab-kitab dia tu, kita sendiri tak akan sampai peringkat macam dia tu. Sebab apa? Kita baca berapa jam je sehari. Itu kalau jenis ada baca ni, tak baca langsung tak tahulah. Memang nak kena tak telinga dengan anak nanti. Okey. Sebab tu banyakkan membaca. Okey. Bacaan pastikan mula-mula peringkat permulaan, pastikan i'rab tu kena tahu semua tu. Nanti dia automatik, dia sampai satu masa nanti antum akan baca tu kat situ semua. Kasih tahu i'rab makna semua, antum baca tu macam baca bahasa Melayu. Tak Arab tu. Faham dan thiqah pada diri sendiri. Okey kat situ. Okey. Sebab tu nak antum itqankan dulu, mahirkan betul-betul dulu nahwu saraf. Sebab insya-Allah tahun 3 nanti ana akan bacakan kitab yang standard untuk antum. Okey, kitab yang standard untuk antum, dan tak ada masa dah lagi tu untuk nak main i'rab pun semua tu, melainkan pada yang ibarat-ibarat yang perlu halkan dia tu. Okey, dirungkai betul-betul. Okey, nanti nak baca kitab Minhaj insya-Allah taala dan Tuhfatul Murid apa semua tu sebagai bekal antum. Ana tak nak orang yang belajar dengan ana, orang yang pernah belajar dengan ana, dia tu balik daripada Al-Azhar tu hanya mampu Ajurumiyah, hanya mampu Matn Riwayat Taqrib, hanya mampu Safiratun Najah. Tak, ana nak antum
belajar tu balik pulang daripada Mesir ni, Malaysia tu dah boleh mengajar minhaj. Dah ada minhaj. Paling-paling tak boleh mengajar minhaj, dah boleh faham minhajut talibin kalau fiqh. Sebab tu yang paling banyak dia orang tanya tauhid, masalah akidah ada dah, tahu masalah apa semua tu. Tu anak-anak antum sampai level tu, anak-anak naikkan level belajar Al-Azhar. Tak nak lagi belajar Azhar, dengarlah anak ni ngepek ni. Anak tak nak lagi pelajar Azhar yang sebelum-sebelum ni yang majoriti. Okey. Anak boleh kata majoriti sebab apa? Anak tahulah. Okey, majoriti tak boleh baca kitab. Okey, tak boleh baca kitab. Maknanya tak boleh baca kitab apa? Tak boleh baca faham betul-betul 100%. Boleh tahu i'rab semua tu. Akhirnya nanti balik daripada Azhar pun nak belajar, nak mengajar masyarakat Safinatun Najah pun tak mampu. Akhirnya kalau mengajar pun goreng. Tidak amanah. Ilmu ni perlu amanah Al ulama warasatul anbiya. Okey, jadi antum kena amanah dengan ilmu. Sebab tu belajar betul-betul dalam tempoh 2 tahun ni fokus kepada ilmu alat. Ilmu alat fokus betul. Biarlah yang lain tu nak main ilmu yang tinggi-tinggi apa semua, boleh, tapi antum fokus kepada ilmu alat dulu. Ilmu alat ni pesanan betul supaya antum tak menyesal. Sebab tu bekal untuk antum pergi lebih jauh nanti. Dah boleh baca kitab semua tu, dah mantap, dah thiqah bila baca kitab, faham macam ni. Dah start tahun 3 nanti dah baca kitab yang agak standard. Sebab antum sekarang pun belajar kitab kecil-kecil, kitab standard. Nanti dia belajar kitab besar. InsyaAllah antum pulang betul-betul jadi Azhari dan Azhariyah. InsyaAllah tu target anak sendiri. Dan dan supaya antum betul-betul jadi satu komuniti mengangkat nama baik Al-Azhar. Okey, dulu Al-Azhar sangat gemilang, balik pada Al-Azhar. Akhwat dulu bila balik daripada Mesir ni tahun 90-an pun semua tu, bila sebut orang kampung ni lepas mana Al-Azhar, tak ada seorang pun berani masuk Minang, tahu tak? Sebab apa? Takut. Sebab hebat sangat. Hebat sangat. Gambar masyarakat, insya-Allah semua tu. Okey, hebat sangat. Dan bagus juga untuk akhwat. Akhwat pesanan ana, okey, sebab di sana tu ada lelaki-lelaki yang baik-baik dekat Malaysia tu, dia husnuzon yang sangat tinggi kepada antum. Antun lah. Kepada antun. Sebab apa? Ana sini melihat beberapa orang, dia kata apa tahu? Dia kata apa? Ana alhamdulillah, dia kata. Okey, ana kenal orang tu, lelaki Ana bersyukur ana boleh belajar balik dengan sangat baik lepas ni. Belajar ilmu agama. Boleh belajar nahwu sorah, boleh belajar semua tu, belajar kitab Arab. Tanya sebab apa? Macam kita macam nak tahu sebab apa, macam semangat. Sebab kata ana baru tahu zaujah ana tu lepasan Al-Azhar. Kata ana baru tahu zaujah ana tu lepasan Al-Azhar. Dia baru nak kahwin apa semua tu. Dia calon dia, dia kata sangat bersyukur sebab dia pun calon zaujah dia ni lepasan Al-Azhar. Jadi dia meletak satu pandangan yang positif yang tinggi. Maksudnya dia nanti boleh belajar nahwu sorah daripada isteri dia, boleh belajar ni sebab isteri dia daripada Al-Azhar. So antunna, okey, ustaz-ustaz semua yang belajar Azhar ni kena naikkan level tinggi tu. Jangan nanti akhirnya orang husnuzon kepada kita tu, akhirnya kita tak seperti apa yang dizonkan. Tu khusus kepada akhwat. Sebab anak nak supaya akhwat ni ada ruang juga untuk terkehadapan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani, menubuhkan Darul Ulum Ad-Diniyah khusus lil banat. Ada juga untuk lil banat, juga antum. Okey. So, belajar sungguh-sungguh. Nanti tahun 3 insya-Allah kita akan mula baca kitab yang level standard besar-besar tu, dan ana akan ihalahkan kepada antum sebanyak yang mungkin, dan readylah duit sebanyak yang mungkin. Dan okey, pesan terakhir kepada ana, antum kena ada kira-kira daripada sekarang. Okay, ni lah, sudah serius lah. Antum kena ada kira-kira daripada sekarang dari segi perbelanjaan antum. Okey, kalau antum nak ikut yalah, ana cuba bawa ni, cuba sebab kita pengalaman sendiri, cara untuk lebih luas, cara lebih advance. Okey, yang lebih baik menurut ana. Okey, itu tidak menafikan orang lain yang lebih baik, tak. Cuma ana nak bawa antum untuk jadi lebih tinggi. Cara dia, antum kira-kira kewangan antum sendiri. Kalau kewangan antum kukuh, antum kena ni, kitab kena banyak, bahagian kena banyak, so kitab kena banyak. Okey, antum kira-kira agak setahun, tahun 2 ni berapa bajet untuk kitab. Tahun 3 agak, kalau tak cukup, macam tak banyak nanti, okey, antum kena tukar inisiatif lain, iaitu apa? Beli tab ataupun iPad. Beli yang semahal yang mungkin.
Ana bagi tahu, beli semahal yang mungkin yang antum mampu pada ketika antum nak beli. Sebab tab atau iPad tu semua tu sifat dia tu dia macam tu. Apa kata, jangan beli yang second hand kalau boleh. Beli yang baru. Antum nak guna lama, Barang baru, barang mahal tu guna lama. Supaya antum nanti PDF, antum guna PDF apa semua tu antum bacaan. So banyak masa antum dengan PDF nanti. Merujuk kaji ni, tengok perbahasan apa semua tu, tengok PDF, download kitab, semua dengan kitab je. So bacaan antum tu akan mencapai sehari sekurang-kurangnya macam tadi tu 5 jam atau 8 jam. Okay, yang standard normal itu, yang standard pelajar betul-betul pelajar tu 8 jam sehari membaca. Okay, 8 jam kira lah. Okay, so kira balik siapa yang tak ada macam kitab tak banyak sangat. Okay, kemudian duit, tengoklah nilai sendiri macam nak cakap tadi tu. Dua option, sama ada beli kitab. Okay, ataupun beli tab ataupun iPad saja. Usahakanlah. Okay, untuk nak guna beberapa tahun ni. Okay, cuba itu. Okay, supaya baca banyak. Nanti anak akan ihalahkan. Anak mesti ni dalam sekarang tema masa sekarang, bila orang tanya masalah apa semua tu, anak ihalahkan je. Anak bagi asas, Pak baca dalam kitab ni, So nak baca kitab mana? Ustaz ada tak kitab ni? Ada, kalau anak ada, anak boleh pinjamkan, boleh. Kalau dia ada, suruh dia baca terus. Kalau tak ada, suruh download, bagi link ataupun bagi PDF, dia baca macam tu. Okay, so anak nak antum pelajar yang banyak membaca. Okay, talaki dan banyak membaca. Okay, sekarang tu saja. Tajamkan betul-betul ilmu alat, supaya nanti antum dapat lahirkan anak-anak ilmu tu yang banyak. As-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Okay, semakin tajam ilmu alat, semakin baik. Ingat perumpamaan yang anda selalu sebut dulu, ilmu alat ni seperti kayu galah. Galah tu nak ambil buah semua kat atas pokok ni ibarat ilmu maqasid. Selagi tajam, hebat galah kita jolok sekali tu, kita tak macam tu je, tarik sekali je, buah tu akan dapat sangat baik macam kat atas tu. Kalau tumpul, kita jolok sampai kat kita tu dah rosak. Sebab tu nak jadi ulama, antum nak pergi lebih jauh, nak jadi pengkritik ilmu, nak bahas semua tu, kena ilmu alat kena tajam betul-betul. Okay, sekarang saja ambillah faedah ni, jangan takut untuk baca kitab. Okay, teruskan belajar ilmu alat ni, tajamkan, belajar baca kitab, kena kitab banyak. Sekarang saja, wallahu taala ala wa alam. Okay, selamat bercuti kepada mereka yang berada di Malaysia. Selamat makan sedap-sedap kat sana. Okay, jaga diri elok, pakai mask, jangan lupa nanti denda RM1,000. Boleh beli tab dah situ tu. Okay, wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.